Okay, Assalamualaikum. Saya Zarul Hussein aka Zarul Umbrella. Welcome back to my channel. Hari ini saya nak cerita sikit 5 fakta yang salah mengenai cabin crew selepas ini. Berikut adalah 5 fakta-fakta yang salah mengenai cabin crew. Yang pertama, cabin crew ialah waiter. Okey, ini betul-betul memang salah lah. Memang kerja kita orang memang nampak macam sebiji macam waiter, angkat makan, bagi minum, ambil order semua sebiji macam waiter. Tapi sebaliknya itu, kita sebenarnya dilatih untuk membuat pertolongan cemas, membuat pertolongan sewaktu berada dalam kecemasan bila kapal crash, kapal ditching, ada kemalangan berlaku di dalam penerbangan, macam orang bergaduh kita jadi polis, ada orang sesak nafas kita jadi nurse, ada orang nak beranak kita jadi nurse, tukang jadi bidan, ada orang berak merata dalam toilet kita juga tukang cuci, semua kita orang buat. Unlike macam waiter, saya respect kerjaya sebagai seorang waiter, satu kerja yang halal, tapi cabin crew sebagai waiter amatlah tidak tepat. Satu fakta yang begitu jelas sekali salah, sebab kita orang ada exam every year, kita kena lulus. Kalau tak lulus, kita orang tak boleh terbang. Kita ada exam safety, emergency evacuation procedures, dan juga kita ada first aid punya exam every year. Okay, without fail kita kena lulus. Kalau tidak, tak boleh jadi cabin crew. Right, yang kedua, fakta yang kedua, kalau kita baik dengan cabin crew, kita boleh upgrade kelas dalam penerbangan. Salah. Okay, ramai yang, alah kau kenal steward ni, aku boleh upgrade ni. Tak ada, dia bukan, game dia bukan macam tu. Okay, game dia bukan macam tu. Kita orang kerja ikut prosedur. Kalau prosedur cakap dia dekat first class lah dia tak boleh. Nak pergi Y jalan sekali-sekala boleh lah, tapi dia tak boleh duduk all the way dekat ekonomi. Kalau ekonomi macam tu juga. Kalau ekonomi, kau duduk ekonomi, duduk. Jangan nak pandai-pandai nak minta upgrade. Kau baik ke, kau saudara mara ke, tak boleh macam tu. Memang tak boleh. Sebab ini berkaitan dengan documentation. So kalau apa-apa jadi, anything happen, kita ada black and white yang passenger ni berada di ekonomi. Suppose dekat ekonomi lah. Kalau anything happen tiba-tiba dia, apa pasal passenger ni dekat first class, nama dia tak dalam first class, masalah. So yang kedua, ramai yang katakan dah kahwin tak boleh jadi cabin crew. Ini ada dulu fakta-fakta yang orang-orang lama lah selalu cakap dah kahwin tak boleh jadi crew dah kahwin dah. Tak ada, dia bukan macam tu. Kerjaya cabin crew ni satu kerja yang boleh kata profesional lah. Sama juga macam kerjaya-kerjaya lain. Doktor pun kahwin, teruskan bekerja. So tak ada masalah kalau apa salahnya kalau dah kahwin tak boleh. Unless kalau you dapat wife atau husband yang jealous tengok you cantik, you handsome, itu lain cerita lah. Mungkin orang-orang yang bagi fakta ni sebab dia jealous kot. Mungkin, kan? Tapi itu fakta yang salah. Yang keempat sebenarnya, cabin crew dah tak boleh kerja kalau dah beranak. Ini pun satu. Tak ada sebenarnya, cabin crew boleh je beranak tapi sampai 3 je lah. Kalau MAS lah. Airline lain mungkin saya tak tahu. You beranak, you mengandung, tapi mengandung you memang tak boleh fly lah. Once you dah mengandung, sebulan, 2 bulan, you tak boleh fly. Sebab ini untuk menjaga keselamatan. Untuk keselamatan kandungan lah. Ada juga yang kodon-kodon tak tahu yang dia mengandung, tapi terbang juga sampai tiba-tiba gugur. Itu benda-benda macam tu kita tak mahu kan. So yes, you boleh mengandung dan you boleh beranak. Janji selepas saja daripada bersalin, you kena get back in shape. Okay, macam boleh pakai kebaya ataupun boleh pakai skirt or whatever uniform yang you ada. Itu yang penting. You nak beranak pun tak ada masalah. Okay, tapi dengan syarat-syarat je. Selalunya kalau kontrak kru lepas 5 tahun baru boleh beranak. Itu je lah. Ada certain guidelines yang you kena ikut sebelum you mengandung dan melahirkan anak. Bukannya tak boleh. Fakta salah ialah once you dah mengandung, dah beranak, that's it. You tak boleh jadi cabin crew lagi. Ataupun tak boleh jadi stewardess lagi. Okey. Yang terakhir, tak boleh kerja dah kalau dah berumur 50. Ini persepsi fakta yang dululah. Dululah. Kalau dah tua sikit dah tak boleh jadi cabin crew dah. Tak layak dah. Sekarang benda tu menjadi fakta yang salah lah. So ramai sekarang cabin crew dari kalangan berumur 50 tahun ke atas.
Ada juga yang stewardess pun 50 tahun ke atas lagi, masih lagi fly, masih lagi pakai kebaya macam tu. Sebab diorang betul-betul jaga penampilan. Juga dengan kawan-kawan yang berada di MAS. Yes, tidak nafikan ada yang nampak agak berumur sikit tapi masih lagi di dalam kategori yang sedap mata memandang lah. So, setiap airline pun ada guideline dia. You simply cannot look terlampau tua, kelihatan terlampau haggard tua apa semua. Tapi kita ada bagi saranan dan nasihat untuk setiap cabin crew yang dah berumur dekat Malaysia Airlines dululah waktu saya. Dan sekarang pun saya tengok dekat airline-airline luar, macam contoh dekat KLM tu hari saya interview Muhammad Nur Hashim. Ramai yang dah tua-tua sebenarnya tapi kerja diorang tip-top. Itu yang penting. Dan layanan diorang pun tip-top. Of course, kita naik kapal terbang, kita nak layanan je. Kita rupa tu pada saya nombor 2 lah. Kan? Pertama sekali, layanan tu pada saya. Okey, itulah saja 5 fakta salah mengenai cabin crew. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.